Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kulna binti Narudin, nomor matriks YS21111019, merupakan pelajar Unimas Flex, dan di sini saya ingin membentangkan satu tugasan yang telah diarahkan oleh Dr. Muhammad Sani bin Sarajadi yang bertajuk Metodologi Penyelidikan dan Penulisan Saintifik. Berikut adalah pengenalan yang berkaitan dengan kajian. Pengenalan metodologi penyelidikan adalah bahagian yang sangat penting dalam setiap kajian karena ia memberikan panduan mengenai pendekatan yang digunakan untuk menjawab soalan penyelidikan dan mencapai objektif kajian tersebut. Dalam konteks akademik, metodologi penyelidikan merujuk kepada pelbagai cara atau prosedur yang digunakan oleh penyelidik untuk mengumpul, menganalisis, dan mentafsir data dalam usaha untuk menjalankan fenomena atau menyelesaikan masalah yang sedang dikaji. Jenis-jenis metodologi penyelidikan adalah seperti berikut, yaitu metodologi kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur secara numerik. Yang kedua, metodologi kualitatif merujuk kepada pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial atau budaya melalui analisis data yang bersifat deskriptif, interpretatif, dan holistik. Terusnya, metodologi campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengkaji fenomena, yang melibatkan penggunaan data kuantitatif, ujian hipotetis, dan data kualitatif. Seterusnya juga metodologi sejarah, ianya merujuk kepada pendekatan, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh para sejarawan untuk mengumpul, menganalisis, dan menyusun data sejarah. Yang kelima, metodologi historical digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kejadian atau fenomena sejarah. Dan yang last, metodologi fenomenologi digunakan untuk mengkaji pengalaman subjektif individu atau kumpulan dalam menghadapi sesuatu fenomena. Langkah-langkah dalam penyelidikan saintifik mempunyai 10. Salah satunya mengenal pasti masalah, mengkaji kajian terdahulu, merumus hipotesis, merancang metodologi, melaksanakan eksperimen atau pengumpulan data, menganalisis data, menilai hipotesis, membuat kesimpulan, melaporkan hasil penyelidikan, dan yang terakhir penilaian dan penyelidikan lanjut. Penulisan laporan penyelidikan mempunyai 9. Okey. Tajuk laporan, salah satunya tajuk laporan perlu menggambarkan fokus utama penyelidikan dan menjelaskan isu yang dikaji secara ringkas dan tepat. Yang kedua, abstrak. Abstrak adalah ringkasan keseluruhan laporan penyelidikan yang merangkumi objektif
penyelidikan, metodologi, dan digunakan hasil yang diperoleh serta kesimpulan utama. Seterusnya pendahuluan. Bagian pendahuluan menjelaskan latar belakang kajian, kepentingan masalah yang dikaji serta tujuan dan objektif penyelidikan. Seterusnya kajian literatur. Kajian ini perlu menyentuh kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan topik penyelidikan. Seterusnya metodologi. Dalam bagian ini penyelidikan perlu menjelaskan dengan terperinci kaidah yang digunakan dalam penyelidikan bagi merangkumi reka bentuk penyelidikan, kaidah pengumpulan data, dan teknik analisis data. Seterusnya hasil penyelidikan. Bagian ini menyampaikan hasil yang diperoleh daripada penyelidikan. Data yang dikumpul perlu dipersembahkan dalam bentuk yang jelas. Seterusnya perbincangan. Makna hasil yang diperoleh dalam mengkaji atau memenuhi objektif kajian. Perbincangan juga harus membandingkan hasil penyelidikan dengan kajian-kajian terdahulu dan teori yang ada. Yang ke-8, kesimpulan dan cadangan. Bahagian kesimpulan merumus hasil dan perbincangan serta memberikan cadangan atau implikasi daripada penyelidikan. Dan seterusnya rujukan dan lampiran. Bagian ini adalah untuk rujukan yang berkaitan dengan lampiran juga perlu sekiranya terdapat maklumat tambahan. Dan terusnya etika, kepentingan etika dalam penyelidikan saintifik. Pertama, melindungi hak dan kesejahteraan subjek penyelidikan. Ini melibatkan individu atau kumpulan manusia bagi memastikan bahwa hak mereka dilindungi dan perlu diberi maklumat penuh tentang risiko yang mereka hadapi. Yang kedua, memastikan kebenaran dan kepercayaan dalam hasil penyelidikan. Penyelidikan dilaksanakan dengan tulus menghilangkan manipulasi data atau penipuan. Ketiga, mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan data. Dengan adanya garis panduan etika yang jelas, penyelidikan dapat menghilangkan daripada mencipta atau mengabaikan data yang tidak konsisten. Yang keempat, menjamin keadilan dan akses yang sama. Etika juga mengutamakan prinsip keadilan, penglibatan, memberi manfaat secara saksama tanpa diskriminasi. Penting untuk menghilangkan ketidaksamaan sosial atau ekonomi dalam akses kepada penemuan saintifik. Yang kelima, mengelakkan konflik kepentingan. Penyelidikan harus mengelakkan sebarang bentuk konflik kepentingan yang boleh mempengaruhi objektif mereka dalam menjalankan kajian. Seterusnya, melindungi alam sekitar. Penyelidikan saintifik yang melibatkan sumber alam atau haiwan perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab dari segi biologi, kimia, dan teknologi. Seterusnya, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sains. Perlu dibuktikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan memenuhi prinsip etika atau masyarakat dapat mempercayai hasil yang dikeluarkan oleh komuniti saintifik. Yang ke-8, membimbing tindakan moral penyelidik. Etika memberi panduan kepada penyelidik mengenai cara bertindak dalam situasi yang sukar dan membantu penyelidik membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab serta menghormati nilai kemanusiaan. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan, metodologi penyelidikan ini lebih menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan dan objektif kajian melalui pemilihan reka bentuk penyelidikan yang tepat
instrumen yang relevan serta teknik pengumpulan data yang sistematik. Kajian ini dapat mencapai hasil yang objektif dan sah. Penutup secara keseluruhannya, metodologi penyelidikan yang digunakan dalam kajian ini membolehkan pengkaji mencapai objektif kajian dengan cara yang sistematik dan teratur. Walaupun terdapat beberapa kekurangan, kaidah yang dipilih telah memberi sumbangan yang signifikan kepada pemahaman fenomena yang dikaji. Dengan meneruskan kajian lanjut, diharapkan dapat diperoleh penemuan yang lebih holistik dan bermanfaat dalam bidang penyelidikan. Sekian dan terima kasih. Buat cempedak di luar pagar, ambil galah tolong julukan. Saya orang tua baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Terima kasih.